أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi kesyukuran dan terima kasih di atas segala pemberian dan kurniaan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan berbagai-bagai jenis nikmat, berbagai-bagai jenis kenikmatan yang Allah taala beri dan anugerahkan, sehingga banyaknya nikmat itu sehingga kita tidak dapat mengira dan menghitung kerana terlalu banyaknya nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita reti berterima kasih dan bersyukur di atas nikmat-nikmatnya itu. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bagi sesiapa ataupun bagi mereka-mereka yang reti dan pandai berterima kasih kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Dihormati dikasihi Tuan Pengurusi Masjid At-Taqwa Taman Tun, seluruh imam-imam dan juga Bilal, AJK dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian. Pada tengah hari ini, tajuk yang diberikan kepada saya ini agak tajuk yang agak besar juga, yang berat juga untuk saya nak bahaskan. Kerana kita bukanlah ahli yang pakar dan fasih dalam bab ini. Cuma kita cuba untuk mengerti dan memahami, dan cuba kita lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga dengan itu memberi pengajaran kepada diri saya dan juga kepada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam pembahasan mengenai dengan jaga hati dan jaga lidah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu tajuk yang besar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah mencerita, menghikayat, menulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai dengan kisah-kisah ini, cerita-cerita ini, bagaimana nak menjaga dan bagaimana nak memelihara. Kerana nak memelihara lidah dan juga nak memelihara hati ini bukan suatu benda yang senang. Kalau sekiranya benda ini benda yang mudah dan senang, nescaya kita semua dapat memelihara lidah dan hati kita ini sebagaimana senangnya kita memelihara kebun, kereta dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasihi sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam juzuk yang ketiga, Imam Al-Ghazali menulis satu tajuk. Dia kata bab pada menyatakan pintu-pintu ataupun tempat-tempat masuk syaitan ke dalam hati manusia. Sebelum daripada dia membahaskan ini, maka saya bagi tahu terlebih dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada kita nak menjaga hati ini, maka terlebih dahulu kita kena tahu hati itu apa dia. Sebelum kita nak jaga hati, maka kita kenal dulu apa dia dan bagaimana. Sebagaimana kita kata nak buat perbandingan, kalaulah sekiranya dikehendaki kita menjaga satu kebun ataupun satu projek, maka kita kenal terlebih dahulu kebun dan projek tersebut. Maka untuk nak mengenali hati ini, Imam Ghazali menyebut dalam kitabnya ini, dia kata hati ini mempunyai dua makna. Bila kamu menyebut perkataan al-qalbu ataupun hati, maka ianya membawa dua makna. Diitlaqkan dua makna. Makna yang pertama ialah hati segumpal darah yang berada di sebelah kiri kita. Dan ini kata Imam Al-Ghazali, aku tinggalkan kepada al-atibba,
pada para doktor, cendekiawan dan juga doktor-doktor pakar yang mengetahui mengenai dengan hati. Tetapi yang dikehendaki di dalam kitabku ini ialah hati pada makna yang kedua, iaitu hati yang membawa makna nurun latifun rabbaniyun ataupun rabbaniyatun. Nur, satu cahaya yang dipancarkan, cahaya yang lembut. Nurun latifun, cahaya yang lembut yang dipancarkan di dalam hati kita ini supaya kita mengenal dengannya sesuatu benda yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti apa? Diibaratkan seperti mata. Kalau tidak ada cahaya yang membantu mata kita, nescaya mata kita tak boleh melihat. Kalau dia boleh melihat tetapi dia tidak nampak. Seperti mana? Seperti kita melihat sesuatu benda di dalam gelap. Seperti kita melihat sesuatu benda di dalam gelap, ataupun kita mencari sesuatu benda di dalam gelap, maka pastinya kalaupun berjumpa, ianya mengambil masa yang lama. Kerana apa? Kerana tidak ada cahaya yang membantu mata kita. Bila ada cahaya, kita masuk dalam bilik kita nak cari sesuatu benda, kita tengok gelap, lalu kita buka lampu. Kita buka lampu ataupun kita buka lampu handphone kita, maka kita cari sesuatu benda itu cepat untuk bertemu. Maka begitulah juga dengan hati, tuan-tuan. Hati kita ini dia juga memerlukan kepada cahaya untuk melihat, membantunya supaya melihat sesuatu benda yang tidak nampak. Hati nak melihat benda yang tidak nampak, mata melihat benda yang nampak. Sebab itu mata disebut dengan al-basar. Mata kita ni dipanggil dengan basar, melihat sesuatu benda yang dia nampak. Maka dia terhad. Sekiranya kecil sangat tak nampak, jauh sangat tak nampak, terlindung tak nampak. Adapun hati kita ini dia juga, makna hati itu ialah satu perasaan. Maka perasaan ini kita tak boleh nak lukis, tak boleh kita nak letak atas meja, kita tak boleh nak letak dalam kereta, kerana dia adalah sesuatu benda yang tidak nampak, hissi, benda yang tidak nampak. Maka benda yang tidak nampak, dialah yang melihat benda yang tidak nampak. Apa benda yang tidak nampak? Banyak benda yang tidak nampak, tuan-tuan, seperti pahala. Pahala. Tuan-tuan, duduk dalam bulan puasa dan kita pada malam ini ataupun pada hari ini berada pada 23 Ramadan. Baik, kenapa kita ulang alik mari ke masjid? Kenapa kita ulang alik ke masjid? Dan di sana ada orang tak cara pun bab masjid, tetapi kita ulang alik 5 kali sehari. Kadang-kadang muslimat kita 6 kali sehari dengan kelas Al-Qurannya dan kelas tadarusnya, maka dia mari sampai 5 kali sehari ke masjid. Ada orang sekali pun tak pernah mari ke masjid, bahkan sekali pun tak pernah sampai ke masjid, melainkan emergency, sakit perut dan sebagainya, tak ada tandas, lalu dia berhenti ke masjid kerana nak menggunakan tandas masjid. Bukan nak sembahyang, bukan nak ibadat, tidak. Kenapa berlaku dua keadaan ini? Maka jawapannya kerana hati seseorang itu tidak ada cahaya padanya yang disebut sebagai nurun latifun rabbaniyun. Cahaya yang lembut, yang melekat di dalam hati ini, yang didatangkan ataupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sembahyang ini. Kita sembahyang ni. Kerana ingat kepada Allah. Hati kata kita nak zuhur dah. Maka mata pun tengok jam, tangan pun kata, kaki pun kata, marilah kita pergi mandilah. Pergi mandi terus mari ke masjid. Duduk di sini dan berniat iktikaf kita di sini dengan harapan dan tujuan supaya dengan iktikaf itu kita mendapat pahala. Mari ke sini dengan niat untuk bersolat Jumaat, berjemaah, maka dengan itu kita ditambahkan pahala. Mari di sini, kaki kita satu melangkah mengampunkan dosa, satu langkah lagi mengangkatkan darjat. Dan begitulah niat-niat kita yang banyak, kerana hati kita itu ada yang disebut tadi ialah nurun latifun rabbani. Baik, nak jaga benda-benda yang tak nampak ini suatu benda yang payah dan susah. Benda payah dan susah. Nak jaga hati, macam mana nak jaga hati? Kalau jaga kereta senang. Nak tengok budak-budak ramai dekat kereta kita, kita pun kata, adik, mai jauh sikit dekat kereta pak cik baru ambil tu, baru beli nak buat raya tu, nanti tercalar ke apa ke, senang.
Senang kerana dia mudah kita nampak. Ada pun hati nak jaga macam mana? Maka nak jaga hati inilah kata tuan pengarang kitab kita Imam Al-Ghazali, iaitu ketua kepada ulama tasawuf, bapak kita sebut bapak pada tasawuf lah. Dia kata kamu tak boleh nak menjaga hati ini melainkan kamu kena tahu dulu musuh-musuh kamu. Nak jaga hati itu kena tahu dulu musuh. Baik, setelah kita tahu musuh kita ni ada berapa? Ada Pak Wa, ada Pak Su, ada Pak Teh. Tu musuh kita tu. Almarhum nenek saya dulu bila pergi ke rumah dia, itulah dia. Dia pesan, dia kata ingat kita ni ada musuh. Siapa dia? Pak Wa, Pak Su, Pak Teh. Saya kata siapa dia? Pak Wa, Pak Su, Pak Teh ni. Dia kata Pak Wa itu hawa, Pak Su itu nafsu, Pak Tan itu syaitan lah. Oh, saya kata ngikut tu. Baik, kita kenal dah. Ini musuh kita. Nafsu yang ada dalam tubuh kita. Hawa juga dalam tubuh kita. Syaitan juga boleh masuk dalam tubuh kita. Sebab itu tak pelik tuan-tuan kalau kita tengok pada hadis. Hadis kata apa? Hadis Nabi SAW, Nabi kata apabila masuknya bulan Ramadan, dibuka seluah-luahnya pintu-pintu syurga dan ditutup serapak-rapaknya pintu neraka, dan dibelenggu, diikat, diratai syaitan-syaitan. Tetapi persoalan yang timbul, kenapa syaitan itu telah tidak ada, tetapi perangai kita sebelum puasa dengan dalam puasa ini adalah perbezaan tapi tak banyak. Kenapa? Sebab syaitan memang tak ada, tetapi nafsu kita masih ada, hawa kita masih ada. Maka ulama kita kata Baba Ismail Sepanjang hafizahullah, dia kata apa? Dia kata nafsu itu kalau kita nak buat ibarat seperti apa? Nafsu itu kalau kita nak buat ibarat samalah seperti kereta. Kereta yang menyampaikan kita kepada sesuatu tempat. Nafsu lah. Nafsu yang menyampaikan kita. Kalau tak ada nafsu tuan-tuan, kita tengok orang perempuan pun tak selera. Orang pun tengok kita pun tak ada apa-apa. Kita tengok nasi, biryani ke, kambing golek ke, kambing bakar ke apa, tak ada. Kenapa? Tidak ada nafsu. Maka nafsu itu tidak salah. Yang salah itu kerana perangai kita, hati kita yang tak betul mendidik dia, maka salahlah dia. Sama seperti kereta disebut tadi tu. Kereta kita nak salahkan kat dia, tak boleh. Tak boleh salahkan kat dia, salah kat kita kerana kita yang bawa dia. Kalau kita bawa dia mari ke masjid, maka kereta itu juga turut mulia dan dia akan menjadi saksi akhirat nanti. Tetapi kalau kita guna kereta itu kepada benda-benda yang mungkar, maksiat, dosa kepada Allah, maka jangan salahkan dia, salahkan diri kita kerana kita menggunakan dia, dan jangan lupa dia akan menjadi saksi di akhirat nanti. Baik. Adapun Hawa itu diibarat seperti apa? Hawa itu diibarat seperti orang yang memandu kenderaan tersebut. Maka oleh yang demikian, berhati-hatilah kita dengan hawa dan juga nafsu. Cakapan orang kita ni dah disebut sekali dah, hawa nafsu. Baik. Kemudian setelah daripada itu, kita nak jaga hati kita. Yang pertama saya sebut dah tadi, kita kena kenal terlebih dahulu musuh-musuh kita. Sekarang kita sudah kenal musuh-musuh kita, dan musuh-musuh kita ini nak merosakkan kita melalui pintu mana? Pintu mana? Maka katanya Imam Al-Ghazali, dia kata syaitan akan masuk ke dalam hati kamu itu melalui beberapa pintu, ataupun pintu yang 10 ataupun pintu yang 12. Inilah pintu-pintu yang masuk, dan kamu tak boleh nak menjaga hati kamu itu melainkan kamu kena tahu musuh, kamu kena tahu pintu yang dia masuk, dan bila kamu sudah tahu pintu dia masuk, bagaimana kamu nak tak bagi dia masuk dengan cara kita menutup pintu-pintu tersebut. Itulah benda-benda yang kita kena tahu asas. Baik. Kata Imam Ghazali, dia kata syaitan itu akan masuk ke dalam hati kamu itu, dan kamu tak boleh jaga hati kamu itu melainkan kamu tutup pintu ini. Mana? Pintu yang pertama ialah syaitan akan masuk melalui pintu marah dan juga syahwat.
Ini pintu syaitan akan masuk. Jadi kita sudah tahu pintu ini, maka kita tutup. Bila kita nak marah, maka berhati-hatilah. Ada marah yang tak boleh, ada marah yang boleh. Maka kita perhatilah dengan akal yang ada, dengan ilmu yang ada, dengan iman yang ada. Kita tengok marah ni boleh ke tidak. Kalau syarak kata boleh, tak apa, marahlah. Tapi kalau syarak kata tak boleh, jangan. Kalau kata syarak kata tak boleh, kita marah juga. Berarti kita telah buka pintu itu untuk syaitan masuk ke dalam hati kita. Maka bila dia masuk dalam hati kita, tidak ada lain tujuannya melainkan untuk nak merosakkan hati kita. Kerana itulah janji dia dengan Allah satu ketika dahulu. Melainkan dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau yang ikhlas sahaja yang tak boleh dimasuki oleh syaitan. Maka tuan-tuan dan puan-puan semua, kita nak sampai tahap ikhlas ini bukan satu benda yang senang, bukan satu benda yang mudah, payah. 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 Baik, kemudian dia akan masuk lagi melalui pintu hasad. Hasad dengki, orang Melayu kita panggil hasad dengki. Hasad itu bahasa Arab, dengki itu bahasa Melayu kita. Maka bila kita ada sesuatu benda, ada tercapai, ada terlintas dalam hati kita ni benda-benda yang ada kaitan dengan hasad dengki, maka kita kena tengok, kita kena cepat-cepat tengok hasad dengki yang kita nak itu boleh ke tak boleh, diizin ke tak izin. Kerana di sana ada hasad dengki yang boleh, kata Nabi SAW. Selain daripada hasad dengki ini, maka semuanya tak boleh. Mana hasad dengki yang boleh? Di antaranya hasad dengki dengan orang yang kaya. Orang yang kaya dan pemurah. Maka kita hasad, kita dengki dengan dia. Ya Allah, kalau aku ni kaya macam tuan haji tu, kalau aku kaya macam orang tu, kalau akulah kaya macam abang dan kakak tu, nescaya aku juga akan infak harta aku sebagaimana yang dia buat. Maka dengki ini dengki yang harus dan dibenarkan. Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah tabarakallah, Allah Taala beri kepada dua tuan-tuan dan puan-puan kelebihan harta. Maka gunalah harta itu untuk menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hentikan harta kita, duit kita itu sekadar di dunia semata-mata, tapi jadikanlah harta itu wasilah untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tadi itulah, kita banyak membantu, banyak menderma, banyak sponsor, banyak membelanja atau makan ke ataupun membelanja orang-orang miskin, pakaian dan sebagainya. Itulah semuanya itu. Maka orang yang pertama berdengki seperti ini, maka dengki yang dibenarkan. Kemudian dengki yang kedua yang dibenarkan ialah apabila seseorang itu mendapat ilmu, lalu dia menyebarkan ilmunya itu, maka kita juga berdengki dengan dia. Kalau aku ni ada ilmu, aku ni alim macam dia, kalau aku ni pandai macam dia, kalau aku ni tok guru macam dia, kalau aku ni cendekiawan ilmuwan macam dia, aku pun nak buat seperti dia. Maka dengki ini tidak mengapa. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan semua di antara cabangan-cabangan ataupun benda-benda yang kita kena tahu dulu, supaya kalau kita tidak tahu benda-benda seperti ini, maka amat sukar dan payahlah untuk kita nak jaga hati kita. Mudah-mudah ataupun paling senang, kita kena tahu dulu apakah yang disebut sebagai sifat al-mahmudah dan juga sifat yang mazmumah. Maka bila kita tahu dua sifat ini, mari syaitan dalam hati kita membisik dan mewaswahkan kepada kita sesuatu benda, maka kita tengok dengan ilmu yang ada, iman yang ada itu, benda ini diharuskan ke tidak, boleh ke tidak. Kalau dibolehkan silakan, tapi kalau tidak boleh, maka cepat-cepat tutup pintu supaya syaitan tidak masuk dalam hati kita, seterusnya merosakkan amalan-amalan kita, merosakkan hati kita, merosakkan kebaikan yang kita buat, merosakkan kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan satu ketika dahulu, tetapi dibatalkan kerana ada dalam hati kita ini sesuatu benda yang disebut sebagai hati kita ini rosak dan binasa. Maka tuan-tuan, yang berikutnya adalah menjaga lidah. Maka nak menjaga lidah, dia kena jaga hati dahulu. Kalau tak jaga hati, lidah tak boleh jaga. Tapi kalau jaga hati, maka serentak dengan itu semua anggota yang lain itu telah pun terjaga. Kerana apa?
Kerana ulama-ulama kita mengumpamakan ataupun membuat perbandingan dan permisalan, iaitu hati itu diibarat seperti raja. Maka sementara anggota tangan, telinga, kaki, mulut, lidah, perut, kemaluan dan sebagainya itu adalah anggota-anggota ahli kabinetnya. Nah, menteri-menterinya. Maka bila seseorang itu dapat menjaga menteri ataupun Perdana Menteri ke rajanya, maka senanglah raja kontrol anggota-anggota yang lain seperti tangan dan lidah. Nah, di sini bukan kata kita nak jaga tangan, bukan nak jaga lidah sahaja. Kita kena jaga semua anggota panca indera yang 6. Nah, termasuk hati jadi 7. Maka dengan kita jaga hati itu, bersih hati kita itu, maka dia turut bersih mata sekali dan juga lidah sekali. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya menakalkan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dalam tajuk menjaga lidah ataupun menjaga pendengaran. Maka dia kata, dia buat perumpamaan, perkataan-perkataan kita ini, dia kata ibarat seperti makanan. Nah, kata-kata kita ini diibarat seperti makanan. Seperti macam mana? Seperti makanan yang ada pada makanan itu kita kata manfaat, dan ada pada makanan itu kemudaratan. Duduk gitu. Maka perkataan kita juga yang kita duduk kata tiap-tiap hari itu diibarat seperti benda itulah. Diibarat seperti makanan yang ada kalanya membawa kepada manfaat dan kadang-kala membawa kepada mudarat. Perkataan. Tu bila saya dengar tuan pengarang kitab kita ini, dalam kitabnya ini, saya kata, ya Allah, benda yang kita tidak nampak dalam kepala kita ini, tapi nampak oleh ulama-ulama kita sehingga menulis kitab dan juga membuat perbandingan sangat hebat. Saya pun terkejut, tuan-tuan. Rupanya perkataan kita ni ibarat seperti makanan. Bila orang mendengar, ibarat seperti orang makan. Maka makanan ada yang manfaat, ada yang mudarat. Dia kata, apabila kita memberi makanan kepada seseorang, maka makanan itu dia kata kadang-kadang cepat dia akan hilang. Cepat hilang. Nah, kita bagi makan kepada orang, maka ibarat bila makan dia penat, bila kenyang dia mengantuk, bila mengantuk dia tidur. Dan bila dia tidur, dia bangun itu kadang-kalanya ataupun roliknya kita sudah lapar balik. Berarti makanan yang kita makan tadi itu dah tak ada dah. Tetapi ada pun perkataan yang kita duduk ucap dengan lidah ni, ataupun kita duduk tulis dalam WhatsApp, ataupun dalam Facebook, ataupun dalam handphone kita ini, dia kata kadang-kadang perkataan kita ini bila masuk dalam hati seseorang, kalau makanan itu masuk dalam perut, bila perkataan masuk dalam hati seseorang, bila masuk dalam hati seseorang, kadang-kadang dia kata payah untuk nak dimaafkan ataupun dihilangkan perkataan yang tak baik tadi tu. Nah, saya kata, ya Allah, memang betul lah. Sesuatu perkataan yang tidak baik, orang kata kat kita lah, macam orang kata kat kita ni cacat ke, orang kata kat kita ni apa benda, kita pun dengar. Bila kita dengar, tuan-tuan, kadang-kadang perkataan itu payah kita nak hilang. Sampai 10 tahun duk ingat lagi, sampai 20 tahun duk ingat lagi, bahkan sampai ketua kita ingat. Tengok muka dia je, kita pun ingat orang ni yang kata kat aku dulu ni. Nah, kita ingat. Tapi ada pun makanan, dak, bila kita makan, sudah makan, kita tidur dan sebagainya, maka sehari 2 hari, maka dia akan hilang daripada kita. Tetapi perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik, perkataan yang bodoh, perkataan yang kotor, lebih-lebih lagi perkataan yang menghasut dan sebagainya ini, dia akan tinggal lama dalam hati seseorang. Sekira-kira, kadang-kadang sampai berbelas tahun, puluhan tahun, kadang-kadang sampai ke mati kawan tu ingat hasil daripada perkataan kita yang kita lontarkan kepada dia. Sebab itu sangat betul lah dan sangat tepat bagi saya secara peribadi, pengurusan masjid memberikan satu tajuk yang sangat baik, iaitu jaga hati dan jaga lidah. Bukan kata yang lain tak kena jaga juga. Nah, kena kita, tangan kita ni kalau kena seseorang, sesuatu benda menyebabkan orang itu luka, maka luka itu dia tidak tahan lama. Nah, dia tidak tahan lama.
Dia duduk dalam seminggu, 2 minggu, setahun, hilanglah. Maka orang pun lupa kepada kita. Kerana apa? Kerana kecuaian kita tadi terkena sesuatu benda. Tapi bila kena kata-kata tuan-tuan, dan saya tidak nafi kerana saya pun manusia seperti tuan-tuan dan puan juga. Ada waktu saya kecil dulu. Waktu saya kecil dulu ada seorang hamba Allah ni kata kepada saya. Dan saya sekarang dah umur banyak dah. Dan dia pun sudah tua dah. Bila saya tengok je muka dia, saya ingat orang ni lah pernah kata kepada aku dulu. Bila ni? Cerita waktu saya kecil dulu. Tu sebab tu tuan-tuan, sebab tu saya kata tadi sangat betul dan tepatlah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati ini. Kata-kata itu diibarat seperti makanan, yang mana makanan itu ada yang manfaat, ada yang mudarat. Maka kata-kata kita juga ada yang mudarat, ada yang manfaat. Yang mudarat dan manfaat ini bila masuk dalam hati, dia tidak sama dengan makanan. Makanan akan mudah hilang dalam perut seseorang. Bila dia tidur, bila dia bangun, lapar. Mana hilang makanan tadi. Tetapi perkataan kita yang kita lontar, yang kita kata, yang kita tulis, yang kita ucapkan kepada seseorang, terkadang ianya akan memberi kesan begitu lama. Bahkan kadang-kadang sampai membawa kepada kematian. Barulah orang itu lupa dan teringat pada kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan semua. Nak jaga hati baik, nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga hati, kena jaga nak jaga tangan kaki, kena jaga hati terlebih dahulu. Nak jaga hati, maka kita kena belajar pula cara bagaimana nak menjaga hati dengan secara terlebih khusus. Nak jaga hati secara umum begitulah tuan-tuan. Benda-benda yang kita rasa nampak macam tidak bermanfaat, maka kita lari, kita hindar awal-awal. Kita memperbanyakkan zikir dan sebagainya. Itu di antara jalan untuk nak menjaga hati. Dan secara khususnya kita kena tengok baliklah kitab Imam Al-Ghazali ini dalam pertemuan yang lain ataupun pertemuan yang akan datang, kerana masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau panjang umur, sihat tubuh badan, ada jodoh pertemuan, kita akan temu lagi dalam tajuk-tajuk yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu betapa besarnya anugerah kitab Ihya Ulumuddin ini kepada kita mengenai dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Maka sesuailah kita sebut dan kita tabalkan sebagai Imam Ghazali itu bapa kepada tasawuf ataupun orang sufi. Kerana ilmunya banyak daripada Ihya Ulumuddin ini dipecah-pecahkan oleh ulama lain untuk menjadikan kitab-kitab mereka. Ada yang mengambil juzuk-juzuk tertentu dan ada yang mengambil kitab bab yang besar-besar. Itu terpulanglah kepada alim ulama. Maka tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak jaga hati dan anggota kita, maka marilah kita sama-sama meneliti. Dan kitab ini telah pun ada terjemahan. Kitab ini ada terjemahan dah. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam berapa? 5 juzuk saya rasa, dengan harga lebih kurang 300.5. Kalau tak silap saya, ada budak-budak muda kita, anak-anak muda kita duk jual kitab ni. Jadi tuan-tuan beli kitab ini, tuan-tuan buka dalam juzuk yang ketiga mengenai dengan pintu-pintu masuk ataupun bab-bab yang menjadi pintu masuk bagi syaitan ke dalam hati kita. Maka itulah sedutan yang boleh saya ambil tengah hari ini. Yang baik pasti yang daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, saya mohon ampun dan maaf. Dan beberapa hari lagi kita akan berhari raya. Maka saya ucap dengan lafaz yang mulialah, selamat hari raya tuan-tuan dan puan-puan semua. Maaf zahir dan batin. Sekiranya lebih-lebih lagi saya yang selalu memberi kuliah ini takut-takut ada terguris hati tuan-tuan, saya susun 10 jari. Mohon ampun dan maaf. Selamat berpuasa dan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma harrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Allahumma 'atiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.